Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugasan 3 GWCP 1042 penulisan akademik, yang mana akan dibentangkan oleh saya Muhammad Afiqi bin Azmi dan juga rakan saya Muhammad Akil Zulhaikal, yang bertajuk Keutuhan Wacana dan Penanda Wacana. Dan pensyarah kami adalah Dr. Wan Hafizi bin Wan Hanafi. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai keutuhan wacana. Wacana. Apa itu wacana? Wacana merupakan satu perkataan yang berasal daripada perkataan Jawa, iaitu wacono, yang bermaksud membaca. Menurut bahasa Inggeris pula, wacana bermaksud diskurs, yang mana perkataan tersebut berasal daripada bahasa Latin, iaitu diskursus, yang bermaksud larian ke dan dari. Menurut Asma Haji Omar pula, beliau menyatakan bahawa maksud wacana sebagai keseluruhan pelarian bahasa oleh penutur atau penulis. Baiklah, keutuhan wacana adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah penulisan dan akan menentukan penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan bermaksud kesempurnaan, manakala wacana bermaksud suatu kesatuan idea. Maka apabila digabungkan keutuhan wacana, ianya akan menjadi satu perkataan yang mana membawa satu kesatuan idea yang sempurna. Keutuhan wacana mempunyai 4. Yang pertama adalah keutuhan semantik, yang kedua keutuhan leksikal, yang ketiga keutuhan gramatikal, dan yang keempat keutuhan fonologi. Keutuhan semantik ni, dia keutuhan semantik yang keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik, jalinan makna antara satu ayat dengan ayat lain, atau satu perenggan dengan perenggan lain. Hubungan semantik ni mempunyai 11 aspek, iaitu yang pertama adalah hubungan sebab dan hasil. Sebab dan hasil ni ialah satu rangkai ayat yang mana sebab dia melakukan tu dan hasilnya. Seperti contoh, Ali rajin bekerja dan hasilnya adalah kaya. Ali rajin bekerja merupakan sebab dan hasilnya ialah dia kaya. Yang kedua adalah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat ni menunjukkan bahawa suatu perkara akan menyebabkan sesuatu perkara. Maksudnya apa yang dia buat tu boleh mengakibatkan itu. Seperti contoh, Ahmad malas belajar, Ahmad bodoh. Ahmad malas belajar adalah sebab kepada akibat yang dia bodoh. Okey. Yang ketiga adalah hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil ni meletakkan suatu syarat untuk mendapatkan hasil. Sebagai contoh, kita mesti rajin berusaha, kerajinan menjamin kejayaan. Maksudnya ialah hasil untuk berjaya tu kita kena berusaha. Dan yang keempat adalah hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan ni maksudnya seorang tu dia melakukan suatu perkara kerana tujuan yang tertentu. Itulah yang dinamakan tujuan. Seperti contoh, Hasan berpakaian kemas, dia mahu memikat Aminah. Tujuan dia memakai pakaian kemas itu adalah kerana untuk memikat Aminah. Yang kelima pula adalah hubungan latar dan kesimpulan. Hubungan latar dan kesimpulan menunjukkan rumusan terhadap suatu perkara yang dibuat berdasarkan kebiasaan. Sebagai contoh, lagu itu sungguh enak didengar. Sebenarnya M. Nasir yang menciptakannya. Dia latar dan kesimpulan. Dan yang keenam pula adalah hubungan perbandingan. Hubungan jenis ini membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sama ada perbandingan positif atau negatif. Namun begitu, hubungan perbandingan tidak boleh dinyatakan secara berlawanan. Sebagai contoh, perbandingan ni macam Ahmad seorang yang kacak, abangnya lebih kacak. Itulah dia perbandingan. Satu lagi perkara, Hasnah seorang yang cantik, kakaknya tidak pandai. Itulah dia perbandingan. Itu bukan perbandingan. Maksudnya macam ni, perbandingan yang betul adalah positif dengan positif dan benda itu berkaitan.
Sebagai contoh tadi, Hasan seorang yang kacak, abangnya lebih kacak. Itu perbandingan yang betul. Dia mempunyai kaitan yang sama. Macam perbandingan yang kedua yang saya nyatakan tadi, Asnah seorang yang cantik, kakaknya tidak pandai. Itu tidak boleh diambil sebagai hubungan perbandingan kerana tidak mempunyai kaitan yang sama. Baiklah, yang ke-7, hubungan memperkuat isi. Hubungan jenis ini menjelaskan suatu perkara yang lebih terperinci menggunakan fakta-fakta untuk memperkukuhkan sesuatu pernyataan. Maksudnya kita menyatakan suatu fakta untuk menguatkan lagi kita punya isi. Sebagai contoh, sungguh cantik gadis itu, rambut ikan mayang berlesung pipit dan berhidung mancung. Rambut ikan mayang berlesung pipit dan hidung mancung itu adalah fakta untuk memperkukuhkan pernyataan yang gadis itu cantik. Yang ke-8 pula adalah hubungan prafasa. Hubungan prafasa memperlihatkan hubungan satu bahagian wacana mengungkapkan isi bahagian lain dengan cara lainnya. Sebagai contoh, kerajaan telah mengambil langkah penjimatan untuk mengatasi masalah pengawitan ekonomi. Sudah tiba masanya kebajikan rakyat diberi perhatian. Maksudnya kat sini dia menyatakan suatu isi bahagian tu dan cara untuk memperkukuhkan lagi bahagian tu. Maksudnya macam kerajaan ambil langkah penjimatan tu untuk ekonomi rakyat. Dan yang ke hubungan aplikatif. Hubungan aplikatif ni terjadi apabila satu bahagian wacana memperkuatkan isi bahagian lain. Hubungan aplikatif ni lebih kepada penghuraian. Maksudnya macam contoh ayat dia adalah, perbuatan lelaki itu amat biadab, dia sanggup mencuri barang kemas kepunyaan ibunya sendiri. Maksudnya dia huraikan kenapa dia biadab. Dan yang ke-10 pula adalah hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa boleh berlaku secara kronologi atau pertindahan masa. Maksudnya macam, saya bagi contoh untuk mudah faham. Aminah hendak mengambil keputusan peperiksaan SPM. Kemudian dia ke rumah neneknya dan selepas itu dia akan bertolak ke Kuala Lumpur menemui pakciknya. Itu adalah kronologi. Kronologi ni menunjukkan semua bahagian yang dia lakukan dalam suatu ayat. Yang pertama adalah dia pergi SPM, peperiksaan SPM. Yang kedua adalah dia pergi ke rumah neneknya. Dan yang ketiga dia bertolak ke Kuala Lumpur untuk menemui pakciknya. Itu adalah kronologi. Manakala pertindahan masa ni pula, contoh dia adalah ketika dia dan ayahnya bertolak ke sekolah untuk mengambil keputusan SPM, hujan turun dengan lebatnya. Maksudnya dalam satu masa tu ada dua, dalam satu situasi ada dua perkara yang berlaku dalam situasi tersebut. Dan yang ke-11 pula, yang terakhir sekali adalah hubungan ibarat. Hubungan jenis ini digunakan untuk menyatakan kata ibarat yang menunjukkan perumpamaan untuk menjelaskan maksud kepada sesuatu yang dinyatakan. Sebagai contoh, walaupun hidup samad keluarganya miskin, namun masih bersemangat meneruskan hidup dan berusaha bersungguh-sungguh. Kehidupan mereka seumpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Maksudnya kat sini, dalam konteks contoh yang saya bagi adalah Ahmad ni dia miskin, dan kita meletakkan ibarat yang menunjukkan Ahmad ni miskin. Sebagai contoh tadi, Ahmad ni miskin dan ibaratnya adalah umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu sahaja untuk hubungan kebutuhan semantik. Seterusnya adalah keutuhan leksikal, yang mana menjadi salah satu daripada jenis keutuhan wacana. Terdapat 6 hubungan keutuhan leksikal, yang mana contohnya adalah antonim, sinonim, himonim, hiponim, homograf dan juga polisem. Jadi kita akan membicarakan hubungan yang pertama, iaitu antonim. Antonim ialah kata-kata yang berlawanan makna. Antonim ialah perhubungan antara kata yang menunjukkan unsur berlawanan makna atau bertentangan makna. Saya bagi contoh.
kata yang berlawanan bagi perkataan sejuk, iaitu adalah panas. Satu contoh lagi adalah cepat, berlawanannya adalah lambat. Dan satu lagi contoh adalah miskin, yang mana berlawanannya adalah kaya. Contoh ayat yang saya akan berikan adalah cuaca hari ini sangat panas. Jadi, saya ingin minum air sejuk. Itu adalah contoh ayat yang kita dapat lihat dari dalam karangan ataupun artikel-artikel yang kita akan jumpa nanti. Seterusnya adalah sinonim. Sinonim ialah kata-kata yang mempunyai makna yang sama ataupun hampir sama tetapi berbeza nilai rasa dan penggunaannya. Okey, sebagai contoh, cerah, ia juga merupakan sinonim kepada terang. Contoh kedua adalah baik, yang mana merupakan sinonimnya adalah bagus. Contoh yang ketiga adalah hangat, sinonimnya adalah panas. Okey, itu adalah contoh perkataan-perkataan sinonim. Saya akan berikan satu contoh ayat yang menjadi sinonim. Contoh ayat ini adalah, saya seorang yang rajin. Oleh kerana kegigihan saya belajar membolehkan saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi di sini perkataan sinonim adalah rajin dan sinonimnya adalah kegigihan. Okey. Baiklah, seterusnya adalah homonim. Homonim ialah perkataan yang mempunyai kesamaan dari segi ejaan dan bunyi, tetapi mempunyai makna yang berbeza berdasarkan perbezaan konteks. Contohnya dalam ayat tu, dia mempunyai perkataan yang sama tetapi maksud yang berbeza. Okey, tiada hubungan langsung antara perkataan yang mempunyai persamaan tersebut. Contoh yang saya dapat beri adalah lalu. Lalu, perkataan lalu. Ayat yang kita dapat gunakan untuk perkataan lalu adalah, contohnya, saya berjalan-jalan ke taman. Maafkan saya. Okey, saya masuk ke bilik lalu menutup pintu. Satu contoh. Okey, contoh yang kedua adalah maksud yang kedua adalah, saya lapar dan membuatkan saya lalu makan. Okey. Baiklah. Itu adalah contoh untuk perkataan lalu. Saya bagi satu lagi contoh untuk perkataan haus. Saya haus. Jadi saya minum air. Okey. Itu satu contoh ayat untuk perkataan haus. Contoh ayat kedua pula adalah, saya telah lama membeli kasut ini dan menyebabkan kasut ini haus tapaknya. Okey. Kemudian ciri hiponim. Hiponim ini ialah makna umum yang merangkumi makna khusus. Contoh saya beri adalah nyamuk, lalat, belalang dan juga rama-rama dikategorikan sebagai serangga. Contoh yang kedua adalah kereta, motorkar, van, bas, kapal terbang itu dapat dikategorikan sebagai khususnya adalah kenderaan. Contoh ayat yang saya dapat beri adalah, saya menanam pokok seperti pokok kelapa, pokok durian, pokok rambutan. Dan juga saya menanam pokok bunga seperti pokok bunga cempaka, bunga kertas, bunga raya. Jadi itu adalah dikategorikan sebagai bunga. Yang mana bunga ini adalah perkataan yang khusus untuk merujuk kepada bunga kertas, bunga raya dan sebagainya itu tadi. Okey. Selanjutnya adalah homograf. Homograf ialah kata-kata yang mempunyai kesamaan bentuk ejaan tetapi tidak sama bunyi dan maknanya. Huruf-huruf yang membentuk perkataan tersebut sama tetapi bunyi yang berbeza. Okey. Contoh yang saya dapat
untuk homograf ini adalah perang. P-E-R-A-N-G. P-E-R-A-N-G boleh menjadi perang ataupun perang. Yang mana perang adalah kata kerja dan perang adalah warna, kata adjektif. Contoh ayat yang saya dapat beri berdasarkan perkataan P-A-R-A-N-G, perang ataupun perang ini adalah baju saya berwarna perang. Itu merujuk kepada perang warna. Okey. Ayat yang seterusnya adalah ayah saya telah berkorban dalam perang semasa tahun 1940. P-E-R-A-N-G itu merujuk kepada kata kerja yang mana merujuk kepada perang. Okey, selanjutnya polisem. Polisem ialah kata-kata yang mempunyai kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Okey, contohnya adalah badan. Badan boleh menjadi kepada banyak maksud. Badan yang pertama saya masukkan adalah badan kita. Badan saya sakit. Jadi adalah badan kita yang sakit. Satu lagi adalah badan kebajikan masyarakat telah ditubuhkan di kampung kami. Badan itu merujuk kepada satu kumpulan ataupun satu grup yang menjadi pertubuhan, yang menjadi kumpulan yang terdiri daripada lebih daripada satu ataupun lebih daripada dua orang. Okey, kita masuk kepada jenis wancana yang ketiga, iaitu keutuhan gramatikal. Gramatikal ni berasal pada perkataan gramatis yang membawa maksud mengikut peraturan. Itu merujuk kepada Kamus Dewan Perdana tahun 2021. Gramatikal bermaksud nahuan atau tata bahasa. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses tata bahasa. Merujuk Abdullah Yusuf tahun 2009 menjelaskan bahawa makna gramatikal hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggadaan dan pemajmukan. Okey, jadi ada tiga bentuk proses gramatikal. Seperti yang saya kata tadi, pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Yang pertama tadi adalah pengimbuhan. Pengimbuhan adalah kata yang terhasil melalui proses pengimbuhan dengan menggandingkan kata dasar dengan imbuhan tertentu dalam tata bahasa Melayu. Terdapat 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan juga imbuhan sisipan. Jadi ada 4 imbuhan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan proses perubahan bentuk kata yang akan melahirkan makna-makna yang gramatis. Yang bermaksud apabila kita menambahkan imbuhan itu, ia akan menjadikan ayat kita lebih gramatis. Jadi contoh kata dasar, perkataan dasar yang saya dapat bagi adalah balik. Okey, balik ini kita dapat tahu ia sinonim dengan perkataan pulang. Apabila kita menambahkan imbuhan seperti berbalik. Berbalik ini bermaksud pergi semula kepada perkara asal. Kita menambahkan imbuhan ber di hadapan. Seterusnya adalah terbalik. Terbalik kita menambahkan imbuhan ter di hadapan yang menjadikan maksudnya berlawanan dengan kedudukan asal. Terbalik. Itu. Jadi itu adalah 3 contoh yang saya dapat bagi. Seterusnya adalah penggandaan. Maksud penggandaan adalah satu proses yang melibatkan pengulangan pada kata dasarnya, sama ada pengulangan penuh atau sebahagiannya. Kata dasar juga boleh diganda secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Terdapat 3 jenis penggandaan dalam bahasa Melayu, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan juga penggandaan berentak. Okey, kita teruskan dengan contoh kata ganda. Contoh kata ganda itu adalah kereta-kereta. Contoh ayatnya adalah kereta-kereta di Pasar Raya Adam sangat banyak pada hari ini. Ia merujuk kereta itu banyak.
banyak kereta-kereta. Seperti itu. Okey. Contoh yang kedua adalah kuih muih. Kuih muih ini merujuk kepada kuih-kuih yang banyak jenis yang terdapat pada satu tempat itu. Contoh sebagai ayat, saya pergi beraya di rumah Pak Cik Kamal. Terdapat banyak kuih muih yang disediakan oleh dia. Okey, itu adalah contohnya. Selanjutnya kita akan bergerak kepada pemajmukan. Kata majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan mewujudkan makna tertentu. Kata majmuk ialah kata-kata yang dibentuk daripada gabungan dua atau lebih morfem bebas dan makna kata yang baharu dibentuk itu berlainan daripada makna asal kata-kata yang membentuknya. Okey, contoh perkataan yang telah dimajmukkan adalah tanda tangan. Tanda tangan ini kita tahu ia merupakan tanda tangan. Tapi kita tahu kata dasar tanda dan juga tangan merupakan lain-lain maksud. Tapi apabila disatukan menjadi satu maksud yang lain. Okey, contoh yang kedua adalah kereta api. Okey, kereta api ni kita merujuk pada kenderaan yang mana membawa orang untuk ke mana sahaja. Okey, kereta api ni gabungan daripada dua perkataan iaitu kereta dan juga api. Kita tahu kereta adalah kenderaan dan api ni adalah sifat. Okey. Apabila digabungkan ia menjadi satu kenderaan yang lain iaitu kereta api. Okey. Akhir sekali, keutuhan macam ni yang terdapat adalah keutuhan fonologi. Ini adalah jenis yang terakhir keutuhan fonologi. Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut terhubung antara satu sama lain. Ini adalah rujukan yang saya dapat daripada buku penulisan akademik. Dan daripada Indirawati dan juga Madiyah Shah tahun 2006 menyatakan fonologi ialah subdisiplin yang mengkaji bunyi bahasa tentang fungsi perlakuan dan organisasi bunyi. Okey, kita teruskan. Terdapat 3 jenis keutuhan fonologi iaitu hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan. Kedua adalah hubungan melalui intonasi suara dan ketiga adalah hubungan berdasarkan nada suara. Yang pertama tadi adalah hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan. Ia berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam suatu ayat yang sama. Okey, contohnya jika saya ingin membandingkan tiga perkara seperti kereta, motorkar dan juga kereta api. Saya meletakkan tanda baca koma dalam bacaan tersebut dan saya perlu membacanya dengan satu-satu. Contohnya, terdapat 3 jenis kenderaan utama di Malaysia iaitu kereta, motorkar dan juga kereta api. Saya perlu baca satu persatu. Okey. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah hubungan melalui intonasi suara. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan perbezaan struktur ayat. Okey. Contohnya adalah soalan. Okey, soalan. Kita tahu apabila kita ingin membuat pertanyaan, kita mesti menggunakan perkataan apakah, di manakah, bilakah, bagaimanakah. Tapi ada juga soalan ataupun tanda tanya yang tidak memerlukan unsur-unsur tadi. Okey. Kita dapat bezakan soalan itu dengan intonasi suara kita. Contohnya, adakah saya seorang penyayang? Okey. Kita tidak menggunakan apakah. Saya seorang yang penyayang. Macam tu. Okey. Yang ketiga adalah hubungan berdasarkan nada suara. Nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Nada suara boleh membezakan emosi seseorang ketika bercakap.
Okey, contohnya perkataan sedih. Apabila saya bercakap, saya akan kata, saya berasa sedih lah hari ini. Kita merendahkan nada suara itu. Okey, contoh perkataan gembira. Saya berasa gembira lah hari ini. Contohnya adalah begitu. Okey, kita dapat simpulkan bahawa penulisan akademik ini, kita perlu memahami keutuhan wacana agar ayat ataupun karangan yang kita tulis tu dapat difahami oleh pembaca, dan juga ayat-ayat yang kita karang gramatis dan juga bagus apabila dibaca. Terdapat 3 jenis penanda wacana, iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan juga penanda idea. Kita teruskan dengan penanda kronologi. Penanda kronologi merupakan satu daripada unsur bahasa yang digunakan mempertautkan idea atau hujah dalam wacana. Contoh penanda kronologi adalah kini, selepas itu, seterusnya, pada zaman dahulu. Kita tahu yang penanda wacana ini digunakan untuk menyambungkan ayat dan menjadikan ayat lebih gramatis. Seterusnya adalah penanda organisasi. Organisasi dalam konteks penulisan akademik merujuk kepada bahagian-bahagian dalam wacana. Bahagian tersebut meliputi struktur penulisan atau struktur wacana lisan yang diucapkan. Oleh itu, penanda organisasi merupakan perkataan, rangkai kata atau frasa yang menghubungkan bahagian-bahagian dalam wacana tersebut. Contohnya adalah pertama, dalam hal ini, akhir sekali dan kesimpulannya. Akhir sekali adalah penanda idea. Penanda idea merupakan perkataan, rangkai kata atau frasa yang digunakan untuk menjalinkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea. Penanda idea dikategorikan kepada 3, iaitu mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Okey, contoh penanda idea adalah di samping itu, selain itu, namun begitu, walau bagaimanapun, oleh itu, oleh hal yang demikian. Itu adalah sebahagian daripada contoh penanda idea. Terdapat banyak lagi penanda idea lain, tetapi untuk contoh saya dapat berikan 6 contoh saja. Kami telah menjalankan kajian mengenai keutuhan wacana dalam artikel, dan tajuk artikel yang kami ambil adalah bahasa melambangkan bangsa. Okey, mengenai keutuhan semantik, kami telah mengesan empat hubungan, iaitu yang pertama sekali adalah hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil dalam artikel kami mendapati adalah hakikat bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi Persekutuan Malaysia berikutan persetujuan negeri-negeri Melayu untuk bersekutu bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya dikenali sebagai Persekutuan Malaysia. Okey, sebab bahasa Melayu diangkat adalah hasil dia untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua pula adalah hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil yang kami dapat dalam artikel adalah oleh hal yang demikian, apabila negeri-negeri Melayu tersebut bersekutu bagi membentuk Persekutuan Malaysia, bahasa negeri-negeri tersebut dijadikan asas dalam menetapkan bahasa rasmi. Maksudnya syarat yang dibuat iaitu syarat kepada hasil negeri-negeri Melayu dapat negeri begini. Hasilnya adalah negeri tersebut menerapkan bahasa rasmi bahasa Melayu sebagai bahasa Persekutuan Malaysia, dan syaratnya adalah negeri itu bersekutu untuk mendapatkan hasil itu. Yang ketiga pula bagi keutuhan semantik adalah hubungan memperkuat isi. Di dalam artikel yang kami dapat adalah selain itu, unsur bahasa yang boleh menggambarkan jiwa bangsa Malaysia juga boleh diperhatikan pada aspek pemilihan kata yang menjadi laras bahasa seharian. Sebagai contoh, dalam penggunaan suatu bahasa banyak mengungkapkan frasa seperti pempengaruh, frasa seperti kecergasan buatan, digital dan robotik telah mencerminkan jiwa bangsa Malaysia yang sudah terdedah kepada teknologi, khususnya teknologi pengaturcaraan.
Ini adalah hubungan memperkuat isi. Jadi isi yang diambil adalah unsur bahasa menggambarkan jiwa bangsa. Unsur yang boleh diambil menggambarkan jiwa bangsa. Dan isi itu diperkuatkan dengan fakta yang lain, iaitu frasa bahasa Melayu telah mengambil perkataan yang baharu. Yang terakhir bagi keutuhan semantik adalah hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa yang kami dapat jumpa dalam artikel adalah kata gelaran dan sapaan ini mewujudkan keharmonian dalam perhubungan seharian antara ahli masyarakat. Apa yang artikel yang diambil ni, apa yang berkaitan dengan tempoh masa adalah kata gelaran dan sapaan ini mewujudkan keharmonian. Keharmonian tu diwujudkan dengan hubungan seharian antara ahli masyarakat. Maksudnya harmoni ini dapat dijadikan selaras dengan hubungan masyarakat. Keutuhan leksikal yang kami dapat mempunyai dua, iaitu sinonim. Sinonim yang kami dapati dalam artikel adalah hal ini dapat dilihat melalui penggunaan bahasa Melayu dengan baik dan betul serta mempunyai kualiti yang tinggi. Sinonim yang terdapat dalam artikel itu adalah baik dan betul. Baik dan betul adalah perkataan yang sama. Sinonim menunjukkan perkataan yang berbeza tetapi membawa maksud atau makna yang sama. Yang kedua pula adalah antonim. Mungkin keadaan ini menjadi bukti bahawa bangsa Malaysia memiliki jiwa yang sentiasa ingin membawa negara dan bangsa berdiri sama tinggi atau duduk sama rendah dengan bangsa lain. Antonim yang didapati dalam artikel ini adalah tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah ni adalah dua perkataan yang membawa maksud yang berlawanan, iaitu tinggi lawannya adalah rendah dan rendah lawannya adalah tinggi. Seterusnya adalah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal yang dapat dikenal pasti melalui kajian ini adalah pengandaan dan pemajmukan. Pengandaan: di sebalik kesediaan negeri-negeri Melayu untuk bersekutu, negeri-negeri Melayu tersebut merupakan negeri yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi negeri mereka. Okey, pengandaan yang terdapat di dalam artikel ini adalah negeri-negeri. Pengandaan ini adalah dua perkataan yang sama berulang secara dua kali, negeri-negeri. Okey, yang kedua pula adalah pemajmukan. Hal ini juga menunjukkan bangsa Malaysia memiliki ketinggian budi bahasa, budi pekerti, akal budi dan budi bicara. Pemajmukan yang ada di dalam artikel ini adalah ketinggian budi bahasa, budi pekerti, akal budi, budi bicara. Itu adalah kata-kata majmuk yang iaitu keutuhan gramatikal yang didapati dalam artikel. Baiklah, yang terakhir pula adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi yang didapati dalam artikel adalah keutuhan dari segi perhentian suara atau kesenyapan dan hubungan melalui intonasi suara. Keutuhan dari segi hentian suara atau kesenyapan yang kami dapati dalam artikel adalah penggunaan kata pada gelaran dan sapaan seperti Tan Sri, Datuk Seri, Tuan, Puan, Pak Long, Abangah dan sebagainya menggambarkan jiwa bangsa Malaysia yang mempunyai kesantunan yang tinggi pada bahasa dan pekerti. Iaitu koma-koma tu ada kesenyapan dalam itu. Iaitu apa boleh dibacakan balik: Tan Sri, Datuk Seri, Puan, Tuan, Pak Long, Abangah dan sebagainya. Ada kesenyapan di antara koma-koma tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah hubungan melalui intonasi suara, iaitu yang kurik itu kundi, iaitu macam ni. Intonasi suara apabila kita bacakan artikel ini ialah yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu basah. Ia mempunyai intonasi bahasa, intonasi suara yang berlainan.
ketika membacakan artikel itu. Dan kesimpulannya bagi keutuhan wacana adalah secara keutuhan wacana bukan sahaja meningkatkan kualiti penulisan tapi juga memberikan pengalaman pembacaan yang lebih memuaskan. Penulis yang berjaya mengekalkan keutuhan wacana mampu menyampaikan idea yang lebih berkesan dan mengukuhkan impak kepada pembaca. Keutuhan wacana ni dapat meningkatkan minat kepada ramai orang untuk membaca, lebih-lebih lagi belia. Apabila keutuhan wacana ni dapat meningkatkan minat dengan cara penggunaan bahasa yang baik, penggunaan tata bahasa yang baik, dan ini mampu meningkatkan minat manusia untuk membaca. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian sahaja daripada saya, Akil Zulhaikal, dan rakan saya Muhammad Afiqi. Terima kasih.